Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 15 November. Sarawak semalam merekodkan 4 kes baharu positif COVID-19 iaitu di daerah Kuching. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 meningkat kepada 1,036 kes. 2 kes baharu tersebut merupakan kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 sebelum ini dan kes-kes ini telah menjalani saringan kedua di fasiliti kesihatan kerajaan. Kes 1033 ini merupakan anak dan kontak rapat kepada pasangan kes 1010 dan 1012 yang dilaporkan pada 11 dan 12 November lepas yang mempunyai kaitan dengan kluster Jalan Ebel, Kuching. Manakala kes ke-1034 adalah ahli keluarga dan kontak rapat kepada kes ke-866 yang merupakan kontak positif di bawah kluster Wisma Seberkas. Sementara itu, 1 kes positif merupakan kes saringan individu yang pulang dari Semenanjung Malaysia yang dikategorikan sebagai kes import B. Kes ke-1035 ini merupakan seorang wanita yang juga kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia yang balik ke tempat asal beliau di Melaka. Manakala satu lagi kes merupakan kes saringan individu pulang dari luar negara yang dikategorikan kes import A. Kes ke-1036 ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan, seorang pelajar di Jordan. Semasa melakukan persinggahan di KLA1, kes telah menjalani saringan COVID-19 menggunakan kaedah RTK antigen dan didapati negatif. Namun setibanya di KIA, kes dimasukkan ke pusat kuarantin bagi menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Swab saringan COVID-19 pertama diambil pada 11 November dan didapati positif pada 13 November. Kes ini juga tidak menunjukkan sebarang tanda atau gejala jangkitan COVID-19. Dalam pada itu, sebanyak 18 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Menurut kenyataan media JPBN, 17 kes yang telah sembuh dan discharge adalah dari Hospital Umum Sarawak HUS dan 1 kes dari Hospital Miri. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital setakat semalam seramai 109 orang, 96 kes di wad pengasingan HUS dan 13 lagi kes di Hospital Miri. Sementara itu, JPBN turut memberitahu kluster-kluster COVID-19 yang masih aktif di negeri ini sebanyak 6 iaitu kluster Wisma Seberkas, kluster Bah Arnab, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Ebel. JPBN turut memberitahu kluster Ebel ditukar kepada kluster Jalan Ebel. Berikutan kes positif yang dikesan adalah di sebuah premis yang terletak di Jalan Ebel dengan 1 kes baharu positif COVID-19 dan menjadikan jumlah kes melibatkan kluster ini meningkat kepada 15 orang termasuk kes indeks. Perkembangan berkaitan bagi mereka yang pernah berkunjung ke kawasan atau premis yang telah dilawati kes positif COVID-19 dinasihatkan menjalani ujian saringan kendiri jika ragu akan tahap kesihatan. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Chin Zing Hing berkata, jika pernah berkunjung ke tempat-tempat berkenaan pada tarikh-tarikh yang tertentu setelah terdapat kes positif dilaporkan, pengunjung berkemungkinan berisiko mendapat jangkitan COVID-19. Menerusi kenyataan media, Dr. Chin turut menasihatkan orang ramai untuk memantau kesihatan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh mengunjungi tempat tersebut. Tegasnya, jika mengalami sebarang simptom, orang ramai perlu mendapatkan rawatan segera. Ini kerana kebanyakan kes COVID-19 mempunyai simptom yang ringan dan sebilangan daripada mereka juga tidak mempunyai sebarang simptom. Kebanyakan mereka tidak mengalami demam dan sesetengah hanya mengalami beberapa episod cirit-birit, mual atau muntah. Dr. Chin menambah simptom tersebut mungkin hanya simptom biasa tetapi ia boleh mengancam nyawa ahli keluarga yang berusia di rumah. Orang ramai juga diminta untuk memaklumkan kepada doktor yang merawat mereka mengenai sejarah pendedahan kepada kes-kes COVID-19 kerana maklumat tersebut sangat penting. Dalam pada itu, Dr. Chin turut berterima kasih atas usaha pemilik premis perniagaan yang berkongsi maklumat mengenai potensi pendedahan COVID-19. Menurut pengarah itu, jumlah kes COVID-19 merekodkan peningkatan dalam kalangan masyarakat dan sejak 3 minggu lepas, banyak tempat di Kuching telah dikunjungi oleh kes-kes positif sebelum atau setelah mereka mengalami simptom COVID-19.
Kempen pembudayaan norma baharu anjuran Jabatan Penerangan akan terus diperhebat untuk memberi kesedaran umum tentang tanggungjawab mereka memutuskan rantaian COVID-19. Ini termasuk mematuhi prosedur operasi standard SOP dan mengamalkan kebiasaan baharu seperti menggunakan pelitup separuh muka di tempat awam. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Rozi Yunus berkata, kempen itu juga mengajak masyarakat untuk terus bekerjasama dengan petugas barisan hadapan seperti Jabatan Kesihatan dan Polis. Beliau berkata demikian pada program Sepakat Aid Community Pembudayaan Norma Baharu di Dewan Saih Niah berhampiran Bandaraya Miri. Beliau turut menyerahkan kit COVID-19 kepada tuai rumah di 18 buah rumah panjang di kawasan itu. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negeri LPPKN Sarawak menawarkan pelbagai perkhidmatan serta program seperti kaunseling kekeluargaan bagi membantu pasangan suami isteri yang terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Syahriah Saharom yakin ramai golongan ibu bapa dan pasangan yang mengalami tekanan selama tempoh tersebut lebih-lebih lagi melibatkan masalah kewangan. Syariah menambah, LPPKN juga menyediakan kursus pengurusan kewangan yang bertujuan membimbing golongan pasangan suami isteri dalam mengurus kewangan mereka. Salah satu kursus yang saya rasa relate dengan keadaan PKP ni yang kemana korang dah stressful dengan PKP lah kan, dengan tekanan keluarga, kursus semat belanja. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching selepas forum bicara keluarga yang bertemakan Kita Jaga Keluarga bersempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2020 peringkat negeri. Belia Sarawak kini berpeluang untuk berkecimpung dalam arena politik negeri secara langsung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Chukpai Ugun berkata, setiap anak Sarawak yang berumur 18 tahun ke atas mempunyai kelebihan untuk menggubal undang-undang jika dipilih sebagai wakil rakyat. Ini susulan lulusnya rang undang-undang RUU berkenaan yang meminda perkara 16 Perlembagaan Negeri Sarawak. Rakyat Sarawak yang berumur 18 tahun kini boleh mengundi dan dipilih sebagai adun berbanding umur 21 tahun sebelum ini. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar rakyat faham dengan takrifan pindaan terbabit yang menetapkan hanya anak jati Sarawak atau penduduk asal Sarawak yang lahir di Sarawak atau rakyat Sarawak yang lahir di luar Sarawak dan sama ada ibu atau bapa mereka, rakyat Sarawak layak dipilih sebagai adun. Warga negara yang dilahirkan di negeri Sarawak, yang ibu bapa atau seorang daripada mereka yang dilahirkan di negeri ini dan lazimnya tinggal di negeri ini. Beliau khawatir pemesongan dan kekeliruan pihak pembangkang dalam menjelaskan pindaan itu memberi implikasi negatif kepada rakyat. Enam sekeluarga yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Bintawa Ulu semalam dicadang ditempatkan di projek perumahan Darul Hana fasa pertama. Menteri Muda Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata cadangan itu akan diutarakan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata kebakaran tersebut mengukuhkan lagi keperluan keluarga yang terjejas termasuk penduduk lain yang masih dalam tempoh menunggu bantuan rumah akibat kebakaran sebelum ini untuk dipindahkan dari tempat itu. Beliau berkata kepada pemberita semasa melawat tapak rumah kebakaran di Kampung Bintawa Ulu, Kuching. Dalam kejadian itu, 5 buah rumah musnah dan 2 buah rumah lagi terbakar 25%. Keluarga terjejas ditempatkan di surau berdekatan buat sementara waktu dan sebahagian daripadanya menumpang di rumah saudara mara. Pandemik COVID-19 menuntut individu untuk menggunakan kemahiran dan peluang sedia ada untuk menjana pendapatan melalui bidang perniagaan. Ini dapat dilihat menerusi penganjuran program kursus asas keusahawanan ALAF 2, anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Limbang yang melibatkan penyertaan 30 orang usahawan kecil dan sederhana. Kursus ini bertujuan mendedahkan asas keusahawanan dan kepentingan berniaga secara sah serta memberi nilai tambah pengetahuan dalam bidang perniagaan. Ditemui pemberita, beberapa peserta kursus memberi reaksi positif setelah menyertai kursus tersebut. Sedikit sebanyak saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya dalam bidang jahitan dan
dan pihak kemas pun ada memberi saya bantuan dari segi barang-barang mesin jahit, meja. Syukur alhamdulillah. Menambah lagi keyakinan untuk membuat bisnes semakin tinggi lah. Kira macam terbuka minda lagi lah untuk menguruskan bisnes tu lebih bagus. Macam tu lah. Tahu hala tuju. Program siri pertama selama 2 hari itu telah diadakan di Dewan Bunga Raya Limbang. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS akan mengadakan program pemvaksinan anti-rabies ke beberapa buah kampung di daerah Pantuk Sri Aman bermula esok. Menurut kenyataan di laman Facebook Sarawak Disaster Information, program 5 hari itu akan bermula di Kampung Sebemban, Jaung, Sungai Telian, Rapak Jinggau dan Rapak Tepus. Pada hari seterusnya, program serupa juga akan berada di kawasan Kampung Jaung, Simpang Jaung, Abuk, Rapak Baru, Rapak Atas, Rapak Lacau dan Rapak Tekalong. Manakala pada Rabu pula program tersebut akan diadakan di Rumah Limau, Rapak Penyau, Rapak Gelu dan Danau Tua Rapak. Program tersebut pada Khamis ini akan berada di Rumah Dada, Aping, Pasar Lacau Baru, Kara dan Bait. Program tersebut akan berakhir pada Jumaat di Sungai Tenggang, Simpang Ubah, Empili dan Sungai Besai. Program vaksin percuma anti-rabies akan bermula seawal pukul 9 pagi hingga 6 petang. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sentiasa berikan kerjasama anda dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Ia amat penting untuk kita memutuskan rantaiannya. Sentiasa jaga diri dan jangan keluar jika tiada urusan penting. Saya Muhammad Aziz Rahim. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.